Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua penonton setia di rumah. Selamat datang ke Aspirasi Cup Break. Sudah semestinya anda bersama dengan saya, Nasha Ezira, sebagai pengacara anda. Kali ini kami bersiaran langsung di studio TWTV di Bangi, Selangor dan akan menerima tetamu jemputan yang akan berkongsi cerita-cerita menarik mengenai apa ya episod kali ini. Jadi saya tak nak buang masa anda semua, di mana kali ini kita akan berkongsi tentang NGK. Saya pasti penunggang motosikal di luar sana sudah tahu tentang NGK. Mana taknya, kalau tak ada NGK, macam mana motor nak start kan? Jadi saya tak nak buang masa anda lagi. Jom kita bersama dengan tetamu jemputan khas kita. Jom. Baiklah, bertemu semula dalam Aspirasi Cup Break bersama dengan saya, Nasha, dan juga tetamu-tetamu istimewa dari unit pemasaran NGK Spark Plug Malaysia, iaitu Encik Brandon Lee, pegawai OEM Spark Plug Malaysia, dan juga Encik Benny Tan, pegawai dari unit pemasaran NGK Spark Plug Malaysia. Hai. Selamat datang Encik Brandon dan juga Encik Benny. Jadi, apa khabar? Baik. Baik. Mungkin boleh memperkenalkan diri sedikit terlebih dahulu, dimulai dengan Encik Brandon. Okey, saya telah bekerja dengan NGK selama 18 tahun. Start daripada tahun 2002 lah sampai sekarang. So syarikat kita memang dah dekat sini lebih kurang tahun 1973 sebenarnya telah ditubuhkan NGK. 46 tahun. 46 tahun sebenarnya. Jadi Encik Benny boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada saya ni lebih mudah sikit. Saya bermula kerja di NGK 3 tahun dulu dan berasal dari pegawai marketing. Dan biasanya saya pun handle kepada PIC, kepada acara-acara cup breaks dan juga interview dan semua inilah. Dan sampai ke tahap sekarang ni saya pun berasa memang bersungguh dan juga aktif sangat sebab kepada interview ini juga. Jadi semua penonton-penonton di luar sana dan juga pengguna-pengguna motosikal tahu mengenai produk NGK. Mungkin Encik Brandon boleh memberitahu ataupun menceritakan sedikit latar belakang mengenai NGK ni, bagaimana bermula. Okey, sebenarnya syarikat NGK ni berasal dari negara Jepun. Okey, dia telah ditubuhkan pada tahun 1973 dekat Malaysia sini. So sampai sekarang dah lebih kurang 40 lebih tahun dekat Malaysia. So pada kita paling penting produk kita adalah daripada segi produk seramik sebagai produk asas teras kami lah. Jadi sudah berapa lama pihak NGK Spark Plug Malaysia ini bekerjasama dengan Malaysian Cup Break? Okey, kita telah bekerjasama dengan syarikat dengan Cup Break ini since tahun 2003. Okey, lebih kurang dah 2003 dah 12 tahun dengan bekerjasama dengan Cup Break ini. Jadi mungkin Encik Brandon boleh berkongsi dengan kami kan dari segi NGK Spark Plug yang digunakan di dalam perlumbaan, kelebihan dan juga dia punya fungsi itu tersebut. Okey, biasanya bagi Spark Plug kita masa dalam perlumbangan Cup Break ini, kita akan lebih kira macam introducekan produk kita yang lebih baik sebenarnya untuk secara untuk perlumbaan, untuk racing spark plug dan sebagainya lah. Untuk tambahkan kepada Encik Brandon, sebab dalam pertimbangan spark plug kan, dalam pertimbangan juga kita punya talent kat pelumba dan juga kita punya otomotif atau motor race punya industri kan. Kita intensi kita memang sampai pada 70 tahun 70-an sampai sekarang akan memberikan yang sepenuhnya sokongan kita untuk masyarakat dan juga customers kita sebagai kita punya kualiti produk lah keberadaan semua. So tak kisahkan untuk racing, tak kisahkan untuk yang pengguna yang biasa kan. So we will try kita punya best untuk teguhkan kualiti yang paling best untuk memberikan kepada pengguna-pengguna semua. Tapi Encik Benny, boleh Encik Benny kongsikan kami 12 tahun bekerjasama bersama kejuaraan Malaysian Cup Break, pasukan-pasukan yang ditaja oleh NGK. Memang kepada tahun ini kita kebanyakan pasukan kita adalah bertaja sponsor daripada NGK Spark Malaysia. So apa yang saya ingat dalam fikiran saya satunya kita ada daripada Honglang Yamaha Motorsport, lepas tu Bonsu Honda Motorsport sama, dan
Honda UZ Racing, dan Mitsubishi Yam, AHM Racing dan banyak lagi yang kita gunakan. So itu yang saya ingatlah kepada sebanyak yang lagi nak guna. Ya. Baiklah, itu penerangan sedikit mengenai NGK Spark Plug Malaysia daripada Encik Braden dan juga Encik Benita. Jadi selepas ini kita akan mengetahui lebih detail mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh NGK Spark Plug Malaysia. Jadi kita akan berehat seketika dan kembali semula selepas ini. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Break. Kalau tadi kita dah dengarkan Encik Braden Lee memberitahu sedikit latar belakang mengenai NGK Spark Plug Malaysia. Dan kali ini kita akan mendengarkan pula daripada Encik Benny lebih mendalam lagi mengenai produk NGK. Jadi kita nak tanya, apakah perbezaan racing spark plug dan juga spark plug yang digunakan secara harian? Okey, untuk spark plug yang racing, perbezaannya apa kepentingan kita tengok kepada racing. Masa acara perlombaan, apa yang kita tengok adalah prestasi kelajuan untuk siapa yang paling cepat boleh sampai ke tahap pro, macam mana fungsi untuk meningkatkan prestasi yang paling tinggi sekali. Dan kepada yang biasa yang kita gunakan, kita nak adakan pembawa yang lebih selesa, lagi smooth sikit, lepas tu macam dia dapatkan balance, berseimbangan di between prestasi dan juga tahan rasa dia jangka hayat. So memang dia tak sama pada tahap macam tu lah. So jadi adakah racing spark plug ini boleh digunakan oleh pengguna motosikal di luar sana? Okey, pada tangan saya sini kita ada sikit sampel racing spark plug. So mungkin dia berbeza daripada apa yang kita program yang biasa diguna. Sebab apa? Satu ni spark plug tersebut ni dia persendirian dia memang special made untuk meningkatkan prestasi yang paling tinggi sekali untuk enjin yang sudah bermodifikasi, especially untuk perlombaan semua. Dan biasa dalam kita race F1, MotoGP kan, semua akan guna spark plug tersebut. Sebab dalam enjin ni dia memerlukan prestasi ke dia punya function, dia punya pressure, dia semua memang tak sama dengan apa yang kita biasa digunakan. So dengan ini kita memang tak recommend untuk guna untuk pada yang biasalah. Sebab nak guna boleh, tapi mungkin bawa daripada rumah sampai sekolah tu habislah. So dia memang maximize quality, maximize prestasi tapi kurang daripada jangka hayat. So memang tak sama. Jadi mungkin Encik Benny boleh cadangkan kepada pengguna motosikal di luar sana produk yang boleh digunakan untuk kegunaan harian. Okay, so lagi satu kita nak introduce kepada yang biasa digunakan adalah dua jenis, iaitu kita punya Iridium IX ataupun juga kita punya NGK G-Power Platinum juga. Alright, so kepada dua-dua ni untuk saya bermula dengan Iridium IX dulu. So apa yang kita adakan untuk Iridium IX ni adalah tipnya memang diameter 0.6 mm, sama juga dengan G-Power. Apa yang biasa tu, Iridium IX dia gunakan alloy iridium, manakala ada alloy yang paling keras di dunia. Kepada NGK G-Power ni dia menggunakan alloy platinum. Okey, so perbezaan dia adalah untuk Iridium IX dia memang tahan haba yang lebih tinggi. So macam kalau kepada pembawa dia nak buat konvoi ke, nak macam travelling kebanyakan, nak racing sama-sama kan, untuk biasa nak dapatkan keseimbangan daripada prestasi dan juga jangka hayat, mungkin Iridium IX yang paling kita recommend lah untuk kepada biasa gunakan. Alright. Okay, let's say kepada pembawa yang biasa digunakan di dalam untuk normal life, macam bandar, dalam bandar nak pergi kerja, nak bawa adik pergi sekolah ke, pergi kampung, pergi shopping, pergi pasar, semua kan. So, tapi nak dapatkan sama juga plug yang lebih economical dan juga keseimbangan daripada prestasi dan juga jangka hayat, mungkin boleh guna kita punya G-Power juga. Sama masa dia akan berikan balance daripada prestasi dan sama juga dia punya itu jangka hayat juga. So, boleh recommend lah kedua-dua, tengok macam mana dalam keadaan yang tak sama. Baiklah, itu yang dicadangkan oleh Encik Benny tentang penggunaan produk yang boleh digunakan oleh pengguna-pengguna motosikal di luar sana. Jadi kita dah masuk ke soalan terakhir dan ini adalah bahagian paling ditunggu-tunggu oleh pengguna motosikal, iaitu
tips dari segi penjagaan spark plug tersebut? Okey. Baik, yang penting sekali sampai tahap sekarang memang biasa kita dibagi tahu kepada tak kisah ke kawan ke atau kita punya workshop, bengkel semua kan. Yang penting sekali selalu kita mesti tahu keadaan spark plug kita. Macam mana kita tahu masa kita nak menukar lubricant kan, pertukaran lubricant semua, kita perlu ambil spark plug dulu, tengok keadaan dia lah. Kalau keadaan situ dia sudah sampai dia punya sudah haus kan, mungkin masa tu kita nak tukar spark plug. Sebab kita tak nak tunggu dia sampai sudah habis, masa jerking kat tengah-tengah jalan kan bahaya kan. So kita nak mengurangkan masalah ni semua, itu nombor satu. Dan ke nombor dua, kita pun perlu tengok juga apa jenis spark plug yang digunakan. For example, kita katakan spark plug iridium, spark plug G-Power atau spark plug yang biasa nickel kan, jangka hayat mereka pun tidak sama. So ini agak kepada independent, boleh bagi tahu dia punya jangka hayat kan memang dah tak sama. Okey, ini sebenarnya bergantung kepada cara pemanduan pengguna. Biasanya bagi standard kita akan rekomendan lebih kurang 5,000 km untuk buatkan checking. Biasanya kalau perlu ditukarlah biasanya lah. Okey, kalau biasanya untuk yang G-Power ini kita akan rekomendan lebih kurang 8,000 km. Okey, kalau yang ini untuk iridium kita akan rekomendan lebih kurang 10,000. Okey, tapi kebanyakan pun akan terpulang kepada cara pemanduan pengguna. Ya, kalau dia kaki wheelie, kaki lasar sikit, dia cepat haus sikit lah. Maknanya yang jenis pengguna-pengguna yang agak lasar tu, maknanya lebih cepat lah. Betul, lebih cepat haus. Dia. Sebab biasa sama juga masa kita engine, masa dia berfungsi, tak kisah kita bertunggu pada traffic light ke atau kita bertunggu mana-mana atau kita nak tunggu McDonald ke apa-apa kan, engine lagi berfungsi lagi, tak tutup kan. So idling akan berjalan. Sama juga kita spark plug dia akan mengikut jalan juga. So masa idling ni semua kita dah tahu juga KL memang selalu jam kan. So memang idling dijalankan itu dia tak kira dalam mileage juga. So masa itu kita kata masa dia memang terdiri pada perangai atau dia punya macam cara pembawa. So more or less dia akan sama dengan jangka hayat itulah yang kita pentingkan. Okey, baiklah Encik Benny. Mungkin Encik Benny boleh bagi tahu kalau ada sesebuah motosikal tu sudah lama tidak berjalan ataupun menghidupkan enjinnya, adakah perlu untuk menukar plug yang baru ataupun boleh menggunakan plug yang sama tapi cara yang kekal macam untuk menahan lama? Ya. Okey, kepada macam motosikal yang atau kita jangan kata motosikal saja, untuk kenderaan lah, kepada tak biasa kita kisah kereta ke motosikal. Kalau biasa kenderaan tu tidak digunakan untuk sebab kebanyakan sebab maybe whichever, kita boleh nasihatkan lebih baik kita mengeluarkan spark plug. Boleh mengeluarkan spark plug atau masa kita nak mengguna atau kita rasa nak guna balik kan, kita perlu untuk cek balik dia spark plug, keadaan dia macam mana. So cara yang paling best sekali masa kenderaan tu tidak bergerak dengan lama, one thing first thing, plug tak keluar pun tak apa, mesti cek dulu. Yang paling penting sekali lah, dia jangan berkarat. Sebab masa plug tu berkarat, masa nak tukar plug yang baru, susah. Tapi kemungkinan untuk berkarat ni pun jarang, unless macam dia berada di dalam kawasan dekat laut atau mana, sebab dia punya udara lebih, especially kawasan yang lebih lembap. Ya, kawasan yang lebih lembap. Dia akan membuatkan spark plug itu dekat karat, so susah nak buat pembukaan itu. So akan merosakkan lagi enjin, part-part yang lain. So dicadangkan untuk lebih keluarkan untuk cek untuk lebih tukar. Kalau itu lama tak hidupkan. Itu yang dicadangkan oleh Encik Benny dan juga Encik Braden dari segi kalau motosikal yang dah lama tak hidup, tak berjalan, itulah cara untuk menjaga spark plug tersebut. Jadi panjang lebar yang telah diterangkan oleh Encik Braden dan juga Encik Benny tentang NGK Spark Plug Malaysia ini. Terima kasih banyak Encik Braden Lee dan juga Encik Benny Tan kerana sudi datang ke studio TWTV dan kita akan melihat sorotan perlumbaan selepas ini, tapi kita akan berehat seketika, kembali semula selepas. Kita berikan tumpuan kepada perlumbaan sekarang. Dan semua pelumba menantikan 4 lampu merah dinyalakan bagi mereka mulakan perlumbaan. CP125 pusingan yang ke-6 bermula sekarang.
dengan di hadapan permulaan yang baik oleh Hafizah Rofa menarik dua pelumba Wawai Pang dengan kita lihat dua pelumba Petra Sprinta yang juga meluru ke hadapan menuju ke selekor pertama. Agak jauh di selekor pertama di awal perlumbaan di lintasan Sepang ni, tapi di hadapan sampai di selekor yang pertama racing line yang diambil berbeza oleh pelumba dan keluar di selekor pertama berada di A. Kita jatuh tadi kita pelumba Wawai Pang dan bendera hujan. Ya, saya katakan tadi putih dengan palang merah mendekat hujan sebab berlaku mungkin hujan di sebahagian Mandalika, tapi sekarang kita lihat mereka meluru laju sekarang ini. Ada siapa yang boleh lari lagi lah. Betul. Masih bertukar-tukar kedudukan sekarang. Kita lihat belum IKJ juga berada dalam kelompok. Akan Mahmud dan juga Adib berada di hadapan sekarang ini. Di kelompok yang sangat besar. Ada 10 pelumba 12 saya kira. Ya, 11 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat di kelompok hadapan. Hafizah Rofa hanya berada di belakang, hanya memerhati kelompok di hadapan ni bersaing. Ini bukan Hafizah, tapi ini adalah di hadapan Syafiq Rasul. Ya, Syafiq Rasul yang bersaing Adib Rosli sekarang ini. Adib Rosli, Syafiq Rasul, Muhaimin, Syafiq Rosli, Kadir Ashraf Mahmud, Syafiq Aiman. Faris Afi itu adalah Syafiq Aiman sebenarnya. Asukan Aizan, Zakwan Zaidi. Ada 9 pelumba di hadapan kerana Hafizah Rofa telah pun tertinggal di belakang. 2 pusingan lagi. Ini adalah pusingan yang penting. Ini adalah prelude untuk pusingan terakhir nanti. Di sini mereka akan melaksanakan strategi yang mereka lakukan sepanjang perlumbaan. Dan sekarang 3 pelumba 1SOX di hadapan yang kita lihat. Muhaimin masih lagi berada di hadapan. Zakwan mulai sampai Lan. Oh, ada seorang pelumba juga. Bukan jentera di situ. Saya rasa itu Kadir Ashraf Mahmud. Oh! Zakwan terjatuh. Oh! Sayang sekali Zakwan yang tadi berada dalam kelompok hadapan. Dia terjatuh Zakwan. Baru nak kata mungkin Zakwan boleh berada di hadapan perlumbaan ini. Zakwan Sangat tidak bernasib baik. Ya, tinggal 2 pusingan. kita berada di 1.5 sebenarnya. Pusingan lagi akan tamatkan. Tapi berikan tumpuan sekarang perebutan kejuaraan ini berpada kelebihan kepada veteran Hafizah Rofa di hadapan, tapi Syafiq Rasul ada di sana, Syafiq Rosli juga di sana, dan ini peluang untuk mereka sekarang. Satu kelompok 8 pelumba akan sampai ke garis penamat untuk ke pusingan terakhir dengan kurang dari 1 saat memisahkan mereka. Siapa yang akan berada di hadapan, siapa yang akan menarik lain pelumba, dan siapa yang akan menantikan peluang untuk muncul laju di selekor yang terakhir nanti. Pada kedudukan sekarang ni yang berada di hadapan adalah Syafiq. Ini seorang pelumba yang terkeluar dari perlumbaan, Amir Rosi Hamidi. 36 jatuh di hadapan ya. Itu adalah Syafiq Rosli yang berada di hadapan. Di sebelahnya Adib. Dan ini memang suka untuk kita lihat secara ini. Jangkaan kita adalah keluar selekor terakhir, siapa yang akan muncul laju. Jadi berada di hadapan di selekor yang ke-7 sangat penting untuk pelumba. Syafiq Rasul sekarang ini yang ada kelebihan itu. 2 selekor lagi untuk sampai. Syafiq Rasul yang berada di hadapan, Adib berada di hadapan dengan Syafiq Rosli berada di sana. Syafiq Rasul penting untuk dia dalam perebutan kejuaraan. Adib juga ada peluang untuk merebut kejuaraan jika dia percaya memenangi perlumbaan ini dan mengharapkan kedudukan yang ke bawah sedikit pada pencabarnya. Dan Adib akan keluar di selekor ke-7 di tempat pertama. Adib keluar dari selekor yang ke-8 untuk berada di hadapan. Ya, sampai ya Adib di hadapan sekarang ini. Adib dan juga Syafiq di sebelahnya, juga Syafiq Rasul di belakang, Muhaimin di belakang. Yang tertiga pelumba yang sampai terlebih dahulu Syafiq Rosli. Syafiq Rosli yang berjaya memenangi perlumbaan dengan Adib Rosli di tempat kedua, Muhaimin Roslan di tempat yang ketiga, Syafiq Rasul di tempat yang keempat, Sukan Aizan tempat yang kelima, Faris Afi tempat yang keenam, Syafiq Aiman tempat yang ketujuh, Saiful Azhari tempat yang ke-8. Saya mau melihat di mana ketika Hafizah Rofa di tempat yang ke-15. Satu mata untuk Hafizah Rofa. Kemenangan kepada Syafiq Rosli. Yun Ho sangat gembira dengan kejayaan Syafiq Rosli yang menang semalam dan kemenangan kedua berturut-turut dalam
untuk membantunya mengembalikan mahkota kejuaraan Maju Motor CP125 ini kepada pasukannya dengan sprinter Yamaha Maju Motor. Ada lagi pusingan 7 dan 8. Ada lagi, di harap minggu depan ada lagi. Lihat keputusannya, Syafiq Rosli tempat pertama, Adib Rosli tempat yang kedua, Muhammad Roslan tempat yang ketiga, Syafiq Rasul tempat yang keempat, Syukran Aizat tempat yang kelima, 6 Faris Hafiz, 7 Syafiq Aiman, 8 Syafiq Azhari Muhammad, 9 Amirul Afiq Solikin, 10 Firdaus Hamdan, 11 Aiman Azman, 12 Awal M. Al-Fikri Yusni, 13 Haziq Hamdan, 14 Syahzul Naim Razali, 15 Haizil Hazri Hadi, 16 Hafizah Rofa. Tidak ada mata untuk Hafizah Rofa, tempat ke-16, 17 Amir Rosli Amidi, 18 Kak Ashraf Mahmud, 19 Zakwan Zaidi, 20 Alif Daniel Azri, 21 Haris Farhan Bahari. Saksikan podium bagi CP125. Sebelum kita nantikan nanti kategori utama CP150 selepas ini. Tempat yang ketiga Muhammad Roslan. Muhammad kembali berlumba dan Muhammad menaiki podium perlumbaan ini. Adib Rosli tempat yang kedua. Dan menang pada perlumbaan ini buat kali yang kedua di hujung minggu ini. Di kemenangan kedua baginya adalah Muhammad Syafiq Rosli, pasukan sprinter Yamaha Maju Motor. Kelebihan kepada Syafiq pada dua perlumbaan juga akan berlangsung di sini. Dan negara pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor, ia Yunko sendiri yang menerima hadiah. Sama dengan tamu hormat Tan Sri Mogani Mahathir yang berada di sana bersama dengan pernah menang dalam kategori CP 125. Kita akan lihat pada kedudukan keseluruhan. Jadi kedudukan mata Syafiq Rosli 106, Syafiq Rasul 87, Adib Rosli naik tempat ketiga dengan 79. Meninggalkan Hafizah Rofa tempat keempat 73 mata kerana Hafizah gagal mengutip mata perlumbaan ini. Syafiq Aiman tempat yang kelima 63 mata, Faris Hafiz 6 61 mata, Alif Daniel tempat yang ketujuh 49 mata dan 8 Faiz Zaki Sabri dengan 39 mata.